Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, kita sambung malam ni bacaan 40 hadis ayat-ayat istimewa di dalam Al-Quran. Dan malam ni kita masuk hadis yang kedua, iaitu berkaitan dengan surah Al-Baqarah adalah kemuncak Al-Quran. Qala muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa bihi ilahi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in sinama wa sinamul Qur'ani suratul Baqarah wa fiha ayatun Sayyidatu ayil Quran ayatul kursi la tuqra'u fi baitin wa fihi syaitanun illa kharaja. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu ada kemuncaknya, dan kemuncak Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat satu ayat yang menjadi penghulu segala ayat, iaitu ayatul kursi, dan tidak dibacakan Al-Baqarah di dalam sebuah rumah yang terdapat syaitan, melainkan dia akan keluar daripada rumah itu. Itu hadis Nabi SAW. Jadi dalam hadis bagi gambaran kepada kita bahawa dalam Al-Quran ada 114 surah, dan kemuncak bagi surah dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Dalamnya ada ayat kursi, dan disebutkan tidak dibacakan surah Al-Baqarah dalam rumah. Kalau dalam rumah tu ada syaitan, maka syaitan pasti akan keluar setelah dibacakan surah Al-Baqarah tadi. Ini antara kelebihan yang terdapat pada suratul Baqarah. Baik, kita tengok dia punya keterangan. Surah Al-Baqarah bererti lembu betina, dan ia dinamakan dengan nama tersebut kerana terdapat kisah lembu yang Allah arahkan Bani Israel menyembelihnya. Kisah lembu itu ada kaitan dengan satu kes pembunuhan yang berlaku dalam kalangan mereka. Baik, surah Al-Baqarah maksudnya lembu betina. Saya pernah dengar daripada seorang guru mengatakan bahawa Al-Baqarah maksudnya lembu saja, bukan lembu betina. Tapi tak apalah, ada yang katakan itu hanyalah nama bagi binatang yang bernama lembu. Tapi boleh juga terjemahkan lembu betina, lembu juga. Baik. Dinamakan surah ini kerana di dalam surah Al-Baqarah terdapat kisah lembu yang Allah arahkan Bani Israel menyembelihnya, iaitu umat Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Paling banyak. Seolah-olah Quran tu macam Taurat. Dia cerita pasal Musa banyak. Banyak surah ada cerita pasal Nabi Allah Musa alaihi salam. Termasuk dalam surah Al-Baqarah. Dan dalam kisah ni, dinamakan surah Al-Baqarah juga melibatkan kisah yang terkait dengan umat Nabi Allah Musa alaihi salam yang dikenali dengan Bani Israel diarahkan untuk menyembelih seekor lembu
kerana ada kes pembunuhan yang berlaku di kalangan mereka. Itu kalau buka balik dalam sirah dan tafsiran para ulama, tuan-tuan, zaman Nabi Musa AS, di kalangan Bani Israel tadi ada seorang lelaki kaya, tua. Lelaki tu tua, tapi duit berlambak. Kaya, duit banyak. Dan lelaki kaya tadi, tua tadi, dia ada anak menakan. Anak saudara dia duk mengimpikan warisan harta pak menakan. Cuma duk tunggu pak menakan ni umur panjang. Bila nak syahid tau. Bila nak mati. Tunggu punya lama. Umur dia panjang, sihat walafiat. Jadi anak menakan ni tak sabar-sabar untuk menanti saat bapa saudara dia meninggal dunia. Kerana harta warisan tadi akan pergi kat dia. Dia akan waris harta tadi. Dia anak saudara. Boleh jadi lelaki tadi tak ada orang lain lah. Dia ni waris. Tuan-tuan, oleh kerana tok pak menakan ini lambat sangat mati, maka dia buat rancangan bunuh pak menakan dia sendiri dan bawa pak menakan tadi pergi lempak kampung sebelah. Ni, Pak Long ni. Dia tunggu pak menakan dia lambat kan nak mati, bunuh, bawa pak menakan pituk kampung sebelah. Tuan-tuan, bila lempak kampung sebelah, kemudian bila orang jumpa mayat, jumpa kat kampung tersebut, mayat tu pula orang kampung lain. Maka pakak duk tuduh bila mayat jumpa kampung hamba, maksudnya orang kampung hamba lah bunuh. Oh, hamba bunuh orang kampung kami no. Gaduh. Hai, mana kami tahu kami jumpa kat kampung kami. Sah mati kat sini, orang sini bunuh. Mana boleh duduk. Duk gaduh, tengkak. Tuan-tuan duk cari jawapan tak jumpa. Siapa yang bunuh orang tua ni? Laki kaya ni. Siapa bunuh ni? Tuan-tuan, sehinggalah pertelingkahan tadi dibawa jumpa dengan Nabi Musa AS, minta panduan dan pandangan daripada Nabi Musa macam mana nak selesaikan kes bunuh ni. Macam mana nak selesai? Tuan-tuan, anak menakan bunuh pak menakan kerana duit. Jangan buat main. Kerana harta ni tuan-tuan, anak saudara bunuh pak menakan. Tu, Quran cerita dalam kaedah. Kerana duit. Tuan-tuan, suami isteri boleh bercerai. Duit. Tak mau sebut lejak jadi isu pula. Kerana duit, boleh bergaduh. Suami isteri boleh bertengkar. Anak dengan mak boleh bergaduh. Cucu boleh terajang Tok Wan pasal duit. Boleh. Kawan boleh makan kawan. Tuan-tuan, kerana duit ni, tuan-tuan, hubungan yang rapat macam mana pun boleh goyang. Kalau hanya kerana duit. Kalau tak ada iman, tak ada akidah yang mantap, yang sahih, benar dan sebagainya, tuan-tuan, duit tadi akan menyebabkan dia akan jadi masalah. Oh, dengan main dengan duit. Oranglah hari-hari cerita duit. Tuan-tuan, kaedah sebut, man ahabba syai'an akthara min zikrihi. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan banyak sebut benda. Kalau pagi, petang, siang, malam hanya bicara soal duit, tuan-tuan boleh tangkap dah. Dalam kepala dia ni duit, duit, duit. Abang nyanyi lagu duit, duit. Ni. Kan orang buat lagu dulu kan? Dia cari duit. Ya, kita tak nafi duit perlu dalam kehidupan. Tapi jangan tumpu sangat. Kerana dengan harta duit tadi tuan-tuan sekalian, ada orang bergaduh sampai tahap bunuh-membunuh hanya kerana wang dan duit. Bahaya. Dia dah tak go, Quran cerita kat kita. Dalam hadis berlambak. Tuan-tuan, hanya kerana harta, hanya kerana duit, adik-beradik boleh bergaduh. Mak dengan anak boleh bertengkar. Ni anak saudara dengan pak menakan boleh bunuh. Hanya kerana wang dan duit. Berat. Hak tu yang orang duk lihat lah. Masa tak ada, nak. Bila dah ada, jadi lain pula. Sebab tu, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, perumpamaan yang diberikan, kalau Allah dah berikan kepada kita segelas air untuk menghilangkan dahaga, kenapa kamu minta lautan yang boleh menenggelamkan kamu dan lemahkan kamu? Takatlah Allah bagi, alhamdulillah. Bagilah. Bolehlah minum, hilang dahaga. Dia minta laut. Allah bagi secawan ni. Dia minta laut. Padahal nak pergi hilang dahaga, minta laut. Takut tenggelam dalam laut tu. Lepas tu Allah bagi mengikut keperluan yang kita mau. Yang kita perlu. Bukan yang kita mau. Kalau ikut kita mau tu dah macam-macam kita nak. Nak duit banyak, harta banyak,
macam-macam. Tak ada. Allah tak izin apa yang kita nak. Allah beri yang kita perlu sahaja. Lepas tu Nabi ajak kat kita bersifat dengan sifat qanaah. Berasa cukup dengan apa yang ada. Cukup. Kalau boleh buat untuk jadi kaya, sila. Tapi pastikan ada akidah, iman yang mantap. Ada nasihat yang sentiasa kamu dengar, supaya kamu tak tertipu dengan duit tadi. Terlalu ramai manusia tertipu dengan dunia. Duit tu. Jaga. Jadi, peristiwa surah Baqarah ni tuan-tuan, kih duit lah. Anak saudara duk tunggu bak makan, mati lambat sangat, bunuh. Tapi bak je tak clean, lempak mayat kampung sebelah, lepas tu tuduh kampung tu bunuh. Kampung tu, kata mana kami tahu. Maka masalah ini dibawa jumpa menghadap Nabi Allah Musa AS. Ditanya kepada Nabi Musa, macam mana nak selesaikan kih ni, nak tahu sebab bunuh. Tuan-tuan, maka Nabi Musa AS memohon panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun beritahu, wahai kaumku, ya qaumi, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dalam surah Baqarah kan? Saya hafal tapi tak ingat. Takut silap. Saya hafal tapi tak ingat. Elok pada tuan-tuan tak payah terus. Jangan duk tengok saya pelik kan? Tuan-tuan tak payah terus. Saya hafal tapi tak ingat. Takut silap. Baik, dah tengok tak apa. Baik. Dalam surah Al-Baqarah mula ayat berapa? Tuan-tuan disebutkan bermula pada ayat bermula ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi, berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya. Wa idh qala Musa liqaumihi, telah berkata Nabi Musa kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, wahai kaumku, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor lembu betina. Dah hampa tanya macam mana nak settle kes bunuh ni kan? Ni macam mana nak cari punca ni? Siapa pembunuh ni? Macam mana nak selesai? Bila tanya Nabi Musa dapat wahyu daripada Allah. Lalu kata Nabi Musa, wahai kaumku, Allah perintahkan kalian untuk sembelih seekor lembu. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sembelih lembu. Tuan-tuan dia jawab apa? Qalu atattakhiduna huzwa. Musa, kami nak cari pembunuh, bukan nak buat kenduri tahlil. Yang suruh sembelih lembu ni buat apa ni? Kami nak cari siapa pembunuh kepada mayat tadi. Yang hang suruh sembelih lembu ni buat kenduri. Main-main. Adakah engkau main-main dengan kami? Maka apa kata Nabi Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sesungguhnya kata Nabi Musa, aku berlindung daripada Allah daripada menjadi orang yang jahil, yang suka main pada tempat yang tak sepatutnya main. Tak sepatutnya main-main. Aku bukan orang jahil macam tu. Aku berlindung pada Allah buat perangai orang jahil. Macam nak melawak tak kena tempat. Dan nak melawak biar kena tempat. Jangan melawak tak kena tempat. Sebab ada orang melawak, dia dalam melawak lah, dia melawak. Tak tahulah kena tempat, tak kena tempat, dia orang marah. Tuan-tuan, dia buh dalam Facebook, dia kata, antara cara yang paling mujarab, kalau tuan-tuan minum kopi, kalau beli kopi kedai, dia buah bancuh panas gila. Memang panas. Kopi kalau minum panas, memang sedap minum panas. Tapi kalau terlalu panas, nak minum lah. Kan payah. Panas sangat. Tuan-tuan, ada orang hamba Allah ni, panas-panas dia minum. Minum dan melecok lidah. Panas-panas minum. Habis minum orang tanya, awak yang minum cepat sangat, kalau buat apa? Tunggulah sejuk sikit. Dia kata, sangat aku bodoh kan? Kasih bawa lah. Kalau tunggu sejuk, harga lain. Kan tulis tu kopi panas di RM1.5. Kalau sejuk RM2, aku minum panas-panas. Bengong sungguh. Dia ingat kalau sejuk, kena cah lagi 5 orang. Minum panas-panas. Jadi orang nak tanya apa betul nak bagi kopi cepat sejuk. Tuan-tuan sekalian, ada diberitahulah ada satu betul untuk bagi kopi sejuk tanpa perlu tambah ayat apa-apa, iaitu dengan membaca surah Al-Baqarah daripada awal sampai habis. Baca tiup kat ayat. Habis Baqarah confirm sejuk. Tak sejuk guna 2 jam setengah. Ingat pendek surah Baqarah. Gila. Memang tak ada tambah apa, memang sejuk
Dia nak melawak. Tak apalah tuan-tuan dirahmati Allah. Batu dah besar nak melawak biar kena tempat. Ada benda boleh melawak, ada benda tak boleh melawak. Bukan semua benda boleh melawak. Jangan melawak. Ada benda melawak hak boleh makan diri. Jangan. Melawak tak kena tempat jahanam. Jadi Nabi Musa jawab kepada umat dia, dia kata hang main ke? Orang nak tanya mesti bunuh ni main roh sebelah lembu pula lah. Aku berlindung pada Allah daripada bab perangai orang jahil tu. Buat aku nak main-main. Perintah yang datang pada Allah. Tuan-tuan, bila Nabi Musa sebut macam tu, maka mereka pun mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Wahai Musa, tolong sak doa kepada Tuhan engkau, berikan penerangan kepada kami macam mana sifat-sifat lembu tu. Taulah sebenarnya lembu, tapi lembu ke mana? Tolong doa sak. Ni masalah umat Nabi Musa. Bila Nabi Musa kata pergi sembelih lembu, terus duduk tanya banyak lah. Pergi sembelih. Tak. Tuan-tuan, perangai ni waris sampai orang Allah. Suka tanya banyak. Zaman Nabi sama. Bila Nabi kata pada sahabat, wahai kaum, wahai umatku, Allah telah wajibkan kalian buat haji. Maka mailah buat haji. Cukup dekat tu. Allah telah fardukan haji, maka laksanakanlah haji. Dekat tu yang Nabi sebut. Tuan-tuan, ada seorang sahabat tanya, dek tahu enggak? Dia tanya, wahai Rasulullah, kenapa dek tahu? Dia ulang 3 kali. Kenapa dek tahu enggak Rasulullah? Nabi diam. Saya tanya ni Rasulullah, haji tu dek tahu enggak wajib buat? Tuan-tuan, Nabi kata, kalau aku kata ya, wajib. Dan bila jadi wajib, taubat pun tak boleh buat. Tuan-tuan, tak wajib seumur hidup sekali pun, seumur hidup sekali ya. Tuan-tuan, sampailah mana boleh pergi. Berapa kerat ya pergi haji? Tak boleh, tak tahu nak pergi bila. Daftar dah. Daripada 10 tahun ke 15 tahun tak tentu. Nak pergi bila tak tahu. Saya disebut agak tuan-tuan banyak kali. Saya daftar 2019. Kalau tengok dalam app tabung haji tu, TH Hijari tu, dan saya tahun peruntukan untuk berhaji 2133. Dah duduk syurga orang tu. Maksudnya tu dia bila tahu nak buat, dah ikut peruntukan, tak tahu bila. Daftar dulu. Tu tak rasa umur hidup sekali ya. Dah kalau tak tahu wajib. Lepas tu Nabi kata, kalau aku kata ya, wajib. Dan nescaya, hampa tobat tak boleh buat. Kamu takkan mampu buat. Lalu Nabi kata, tu sudut tanya lah bila aku tak buat. Yang aku kata haji sekali, maksudnya sekali cukup. Dia sudut tanya banyak. Suka tanya banyak. Nabi kata, umat sebelum kamu binasa, sebab banyak sangat bertanya, lepas tu bercanggah. Bila orang habaq, dah dia tanya orang habaq, dia lawan pula. Canggah lagi. Dia tanya orang habaq, lawan lagi. Umat dulu binasa kes tu. Bila orang jawab dah, dia tanya lagi pula. Ini masalah. Betul suruh tanya banyak. Tuan-tuan ada rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila dah suruh sembelih lembu, pergi cari lembu sudah Ni tanya Muhammad Musa, tolong doa sat kat Tuhan kau. Tanya sat tengok lembu tu ke mana? Tahulah lembu. Lah dah habaq lembu, cari lembu lah. Dah tanya pula, tolong terang sat kat kami sifat-sifat lembunya. Kan jadi susah. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik, faf'alu ma tu'marun." Lembu itu kata Allah Subhanahu wa taala, lembu yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Muda sangat pun tak, tua sangat pun tak. Akan payah. Tadi kalau pergi balas lembu mana mampu habis jadi lembu. Bila tanya, dia tambah dah satu perincian. Apa dia? Muda sangat pun tak boleh, tua sangat pun tak mau. Umur dia tengah-tengah. Pertengahan antara muda dengan tua. Faf'alu ma tu'marun. Buat apa yang disuruh. Patutnya pergi cari dah. Tanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa tolong sat tanya Tuhan engkau, lembu tu warna apa? Pula dah. Tanya warna apa pula dah. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab. Allah firman, "Innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurun nadhiri." Lembu itu lembu warna kuning. Kuning tu pula kuning tua. Bila orang tengok, orang jadi suka. Kuning, lembu tu warna kuning. Kuning pula kuning tua. Kuning tua tu pula bila tengok, orang diberkenan. Dan ada kuning kusam, orang tak syok.
Ada kuning yang menawan. Kuning. Warna kuning ada kuning terang, ada kuning menawan, ada kuning berkilat. Macam-macam kuning kan? Ada kuning yang kita tengok jadi, cantik kuning ni no. Dan ni ada kereta-kereta yang dibuat warna kuning. Kuning tu cantik. Ada kuning, Allah. Tak elok. Kuning beho, elok kan? Kuning beho kan warna kuning? Tak elok kuning tu. Tapi ada kereta yang debuh warna kuning merelip elok. Warna kuning. Dan kalau ikut orang yang mengaji bidang warna apa sekarang ni, dan mengikut kajian lah, dia kata kuning ni dia mempengaruhi perasaan lapang. Batu kuning sesuai diletakkan warna di dapur. Di dapur tempat makan sesuai buh warna kuning. Sebab kuning tu dia punya efek dia menyebabkan orang jadi senang lapang. Katanya lah, bila buh warna kuning, makan jadi selera, lapang. Warna tu main peranan. Betul sungguh. Tuan-tuan, warna hijau. Hijau memainkan peranan memberikan ketenangan. Tenang. Lepas tu orang serabut, orang jadi stres, tension dan sebagainya. Tuan-tuan, dia kena pergi berjalan. Tengok hutan, tengok pokok. Tengok benda-benda hijau. Kalau mata kita berpinau apa, tengok pokok. Dia akan neutral balik mata. Hijau. Baru tuan-tuan perhati tengok. Doktor bedah. Kalau nak operate orang, doktor akan pakai baju shoot warna hijau. Dia akan pakai warna hijau. Pesakit duduk labah lah. Tapi dengan warna hijau dia main peranan. Bagi tenang. Doktor pakai warna hijau. Dan doktor akan pakai mask. Dia akan tutup muka. Hidung dengan mulut akan ditutup. Dan ada orang tanya, pasal apa doktor bila bedah orang, dia tutup mulut dengan hidung. Kalau orang tanya, pasal apa doktor kalau bedah, mulut dan hidung ditutup, ada orang kata kerana takut kuman lah apalah tak. Yang sebetulnya tutup hidung dan mulut. Kenapa? Kerana kalau tutup mata, nak bedah pun. Jadi tutup mulut ya. Itulah jawapan yang paling tepat. Dan warna hijau main peranan bagi tenang. Manakala warna kuning, peranan dia bagi lapang. Jadi ada kuning yang menarik, ada kuning yang menawan. Maka disebutkan warna lembu tadi. Kalau kamu nak tahu warna dia kuning tua. Kuning tu pula orang tengok jadi berkenan. Nak cari mana lembu kuning? Tuan-tuan, setakat lah kita duduk tengok lembu duduk melilau. Tuan-tuan pernah nampak warna kuning? Tuan lembu pun tak ada warna kuning? Dia kuning tak ada? Baju kuning ke motor, lembu warna kuning tak ada? Nak cari tak mana lembu warna kuning? Adalah kuning sikit-sikit budak tak elok. Nak cari mana lembu warna kuning, kuning tua yang cantik warna orang tengok berkenan. Tuan-tuan bila duk tanya jadi susah. Maka akan jadi susah. Tak cukup lagi. Mereka kata lagi, tolong saya doa kepada Tuhan engkau, tolong terang lagi kat kami macam mana. Maka Allah pun bagi tahu. Mereka bagi tahu kerana lembu je duk abang jadi masalah kat kami. Nampak macam lebih kurang. Banyak lembu. Tolong terang kat lagi kami macam mana untuk kami pilih. Maka Allah pun bagi tahu, innaha baqaratun la dhalulun tuthilul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alu. Nabi Musa jawab, Allah firman, lembu yang dikehendaki itu lembu yang tidak pernah diguna untuk bajak tanah. Sawah benang, tak pernah bajak. Angkat lagi susah. Tanya lagi. Okey, lembu tu pula dahlah warna kuning, muda sangat tidak, tua sangat tidak, warna kuning yang menawan. Lembu tu pula tak pernah bak aja sawah benang. Dan kalau jumpa warna kuning dah, tengok-tengok duk bak aja, tak pernah. Lembu tak pernah bak aja sawah benang, tak pernah pula digunakan untuk angkut air, siram tanaman, tak ada cacat celah, tak ada belang warna, mampu. Jenuh cari. Sebab tu bila orang suruh buat, cakap banyak. Tanya-tanya jadi susah. Maka ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setelah ringkas cerita sampai dah depa jumpa lembu tersebut kemudian disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Musa untuk arahkan umat dia sembelih lembu. Setelah berjaya jumpa lembu tadi, ringkas cerita jumpa lembu, sembelih, maka disebutkan dalam Al-Quran, faqulna dribuhu bi ba'dihha. Ambil sebahagian daripada lembu yang sebelah tadi, pukullah mayat tadi. Kan ada orang mati, apa nak tahu sebab bunuh dia? Setelah sembelih lembu, ambil sebahagian daripada badan lembu tadi, pukul si mati.
Faqulna adribuhu bi ba'dihha. Maka diperintahkan kepada mereka, ambil sebahagian badan lembu, pukul si mati. Ada kata ekor. Ambil ekor, pukul. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang mati dan telah memperlihatkan kepada kamu kekuasaan Allah. Hidup. Ambil ekor lembu, piak. Tuan-tuan, orang tua kaya tadi mangkit. Dia habang bagi tahu siapa yang bunuh dia. Dia pun bagi tahu si Fulan bin si Fulan membunuh saya. Yang bunuh saya adalah anak saudara saya. Lepas-lepas dia habang, dia mati balik. Dia boleh habang dekat tu tak boleh lajak. Pasal kalau bagi lajak, takut dia maki. Ni nak haram ni. Celaka Allah nak menegang. Dia maki dulu kan payah. Dia habang. Yang bunuh saya, anak menekan saya. Mati balik. Hidup. Si mayat tu hidup. Hanya bagi tahu siapa yang bunuh dia. Tuan-tuan, berjayalah jumpa pembunuh kepada si mati. Dan anak menekan si mati tadi tidak dapat sekupang pun harta kerana dia telah terhijab. Syarat nak dapat warisan harta, tuan-tuan sekalian, antara orang yang takkan dapat, antaranya ialah ada halangan, iaitu dia membunuh. Dia bunuh bapa dia sebab nak dapat harta. Anak sekupang tak dapat. Patut dapat. Pasal yang bunuh, sekupang tak dapat. Adapun berbeza agama. Dia orang kaya. Dia masuk Islam, orang bukan Islam. Dia masuk Islam. Lepas tu dia jadi kaya. Tiba-tiba dia mati. Patutnya bapak dia dapat harta dia. Oleh kerana bapak dia bukan Islam, tak masuk lagi, bapak dia tak dapat sekupang. Beza agama pun tak dapat. Dia ni kerana bunuh, sekupang tak dapat harta tadi. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi dalam Quran ada cerita tentang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada cerita tentang lembu yang disembelih untuk mencari pembunuh kepada seorang lelaki. Jadi sebab tu nama surah Baqarah, surah Al-Baqarah dinamakan dengan suratul Baqarah, surah lembu. Mana lembu cerita awal lembu? Itu cerita. Lembu kena sembelih untuk mencari pembunuh. Ada cerita dalam Quran. Habis itu sejarah nama surah Al-Baqarah. Baik. Nabi menggalakkan kita membaca surah ini kerana banyak keistimewaannya. Nabi suruh kita baca surah Al-Baqarah. Nabi pernah baca dalam semayang. Semayang sunat. Nabi kalau solat sunat waktu malam, tuan-tuan, solat yang paling afdal adalah solat yang panjang berdirinya. Solat sunat lah waktu malam. Gabung dua hadis. Ada hadis sebut solat yang ada sahabat Nabi mai tanya nak duduk dengan Nabi dalam surga berapa kurang. Nabi kata kamu kena tolong aku dengan memperbanyakkan sujud. Bila maksud Nabi sebut memperbanyakkan sujud dengan maksud banyak solat sunat. Bagi banyak rakaat. 10 ke, 12 ke, 8 ke. Bagi banyak. Hadis itu Nabi suruh banyakkan sujud. Hadis yang lain pula bila ditanya kepada Nabi apa solat paling afdal, Nabi kata solat yang panjang diri dia. Yang paling panjang berdiri dia. Maksudnya rakaat sikit tak apa. Berdiri lama. Bayang 2 rakaat ya. Tapi berdiri tu dia berdiri lama, berdiri saja. Kenyah tengok jam. Tak ajar berdiri duduk. Bukan suruh berdiri saja. Baca surah lah bagi panjang. Diri. Jadi macam mana ni? Tadi hadis kata suruh banyakkan sujud. Hadis ni pula kata bagi kena berdiri lama. Tuan-tuan ulama gabung. Kalau solat pada siang hari, banyakkan rakaat. Kalau siang, banyak rakaat. Malam, banyakkan diri, lebihkan tang diri bagi banyak. Gabung dua-dua. Kalau solat sunat di siang hari, bagi banyak rakaat. Buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat banyak. Mai malam, bagi panjang sikit diri. Dapat dua-dua tu. Maka solat malam yang afdal ialah solat yang panjang berdiri, lama berdiri dia. Tuan-tuan nak dapat lama berdiri, baca surah Baqarah. Memang lama. Nak baca guna hafal pun kulhu ya. Nabi pernah semayang, tuan-tuan semayang malam, Nabi baca surah Al-Baqarah sampai Al-Maidah. 3 surah, 4 surah baca. Sampai bengkak kaki. Bengkak kaki, tuan-tuan, kita tak main bengkak kaki. Betih, perut betih keren dah. Tu pun bukan pasal semayang pun. Beratuk beli nasi Pakistan. Tu event Kak Nak.
Sel berjuta. Tak apalah, rezeki mereka menera. Beratok 3 jam, 4 jam, hujan tak apa. Beratok nasi habis. Kita minta maaf kan, 2 jam dah beratok. Minta maaf nasi habis. Habis. Okey. Okey lah. Oh. Jadi nak makan. Dah tak tahu buat apa dah. Sabaknya dia 2 jam tunggu sampai habis. Kalau kita kan terbalik dah periuk tu. Dah tahu orang beratok panjang buat lah banyak ni. Ingat aku beratok sat kan? Marah kita. Tak, jenis kaki makan ni okey. Tak ada masalah. Bagus je, Pak. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita kaki krem, perut betih krem, beratok panjang, diri lama tempat lain. Cuba tengok diri lama semayang. Sebayang jemaah surah majid payahlah. Sebab makmur ramai. Tak boleh banyak-banyak. Semayang sunat seorang-seorang di rumah, balas sendiri banyak-banyak. Sebab kita yang pegang handle. Kita nak diri lama mana boleh, kita pasal nak turun. Pasal nak diri. Diri bagi lama. Tuan-tuan, kalau nak diri lama, baca surah Baqarah lama lah. Panjang surah Baqarah ni kat 2 jam. Kalau baca betul-betul 2 jam, lebih kurang. Dia jenuh diri. Itu solat yang afdal. Maka digalakkan kepada kita untuk baca surah ni kerana banyak keistimewaannya. Baca surah Al-Baqarah. Baik, antaranya disebutkan terdapat ayat paling agung di dalamnya, iaitu ayat Al-Kursi, iaitu ayatul Kursi. Dan di dunia ini, syaitan melarikan diri daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kalau di dunia, dalam Al-Quran ada ayat kursi. Ayat yang agung. Ayatul Kursi. Ayat yang menyebabkan syaitan akan lari. Syaitan takut dengan ayat kursi ini. Cuma dia tengoklah sebab baca. Betul lah syaitan memang takut. Tapi bila takat kita baca, dia tak lari. Siap dia betul. Panjang sikit, pendek sangat tu. Mat tu pendek. Dia betul pula lah. Kita baca, dia betul. Pak kata syaitan lari. Ya, tengok sebab baca. Tuan-tuan nak baca ayat kursi, ya memang ayat tu agung. Tapi dah hang orang tak pernah baca Quran. Kamu jauh daripada Al-Quran. Mulut kamu jarang berzikir. Kerja duk maki orang ya. Jadi ayat tu walaupun power, tapi duk kat kamu jadi hang baca. Tapi cuba tengok tok-tok guru baca. Tak dan habis, saya dah lupa lah. Dah sama kat saya baca. Jadi dia duduk banding dia dengan tok guru. Dia tok guru makan nasi, saya pun makan nasi tak? Yalah, hang makan nasi saja, mengaji tak? Duduk banding dengan tok guru tak lah. Awak tok guru tu baca boleh, saya baca dia tak ini mah. Tengoklah sebab baca. Kita dah bagi contoh tuan-tuan, walaupun pistol yang sama, tapi tengok sebab pegang. Pencuri masuk rompak rumah orang. Tiba-tiba tuan rumah rampas pistol, acu kepada perompak tadi. Tuan ingat senang nak tembak. Tuan ingat senang nak tembak, nak acukan pistol ni tembak orang. Tuan ingat senang. Tembak sambil atas kuda. Tembak masa atas helikopter. Tuan ingat senang. Rembo dah apa? Rojar dia tu. Helikopter tak boleh terbang, terbang. Tuan ingat senang nak tembak. Tuan nak tahu macam mana nak tembak, tuan beli pistol mainan tu, ada peluru tu. Betul-betul try attack tu. Saya tak nak beli. Beli kot Shopee lah. Dia nak pistol kan beli kot Shopee tu. Dia lawan tembak. Betul-betul. 3 betul. Saya dah kena saya nak hak mana, hak tengah ke, hak kiri ke, hak kanan. Dia dah baba bagi hak belah kanan. Attack belah kanan, kena hak belah kiri. Gimana? Jadi jatuh. Dah ingat senang nak tembak tu. Oh, payah. Baik, kalau orang tak reti tembak, pegang pistol, walaupun ada peluru, orang tak takut. Dia tembak belilau tak kena Ingat senang nak tembak. Pasal orang tengok siapa pegang. Pistol ada peluru. Pistol tu dahsyat tu. Tapi dah hang pegang, orang boleh pergi dekat lagi. Tuan-tuan, tapi kalau ahli dia pegang, hak menang Olimpik, perak ingat perak. Hak orang ni semua pakai helmet, dia buh tangan dalam bukit ni. Tembak. Turki tu kan. Power semua. Orang ni semua dengan alat kelengkapan, pakai pek mata. Lepas tu attack dia punya target pun sakan. Dia pergi buh tangan dalam bukit ni. Gelap pistol tembak tu. Sakan. Dah kalau dia pegang, memang menembak tepat. Pistol tak ada peluru, orang takut. Siapa pegang pistol tu? Jadi ayat kursi ayat yang sangat ditakuti oleh syaitan. Syaitan takut. Dan ayat kursi ada dalam surah Al-Baqarah. Baik. Dan di dunia ni,
setan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, kalau berasa rumah kita ada gangguan, dalam rumah kita ada rasa macam pelik-pelik, dia dengar bunyi guli, malam-malam dengar bunyi guli, dengar orang buka paip air, saya dengar ada orang gelak. Nak kata bini gelak, bini duduk lena. Kalau gelak, dia boleh nampak orang pergi, duduk gelak-gelak apa malam-malam ni. Tapi duduk gelak, dengar gelak kat luar. Siapa duduk gelak ni? Kuki-kuki duduk dengar. Pelik-pelik duduk dengar, jadi menakutkan. Kalau ada gangguan, setan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kita nak baca ke? Takut tak larat baca. Pasanglah Quran. Lagi baik kita baca. Duduk dah tu, buka baca Al-Quran. Baca surah Al-Baqarah habis. Gamak kalau terasa tak larat baca, pasanglah bacaan Al-Quran. Belambak, YouTube pun belambak. Tekan tu surah Al-Baqarah full. Baca tengok. Biar diperdengarkan dalam rumah tadi. Setan kalau ada dalam rumah tu, dia akan lari keluar. Bila dibacakan surah Al-Baqarah. Tak baca, duk kalut panggil Tok Bomo mai. Tolong Ustaz ni, rumah saya dah rasa pelik. Buatlah dulu, baca tengok Quran. Setan takkan boleh duduk. Nabi sebut, setan tak boleh duduk dalam rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kalau ada, dia akan keluar. Baik, itu di dunia. Manakala, sementara kelebihan di akhirat pula, ia akan datang memayungi dan membela pembacanya. Dunia dapat kelebihan macam tu, istimewanya surah Al-Baqarah ni, dunia. Di akhirat pula, siapa yang duk baca surah Al-Baqarah di dunia, di akhirat dia akan dapat pula dia punya kelebihan. Antaranya, dia akan datang memayungi dan membela kepada pembacanya. Dalam hadis disebutkan, An Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u az-Zahrawain Al-Baqarata wa surata Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawafun min tayrin sawaffa tuhajjani an ashabihima. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah. Baik. Artinya daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah surah Az-Zahrawain, iaitu dua surah yang bercahaya, iaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kerana dua surah itu akan datang pada hari kiamat seperti dua awan yang mendung, atau seperti dua perisai yang menaungi, atau seperti dua kumpulan burung yang banyak. Burung-burung itu mendeparkan sayap mereka dan membela pembaca dua surah itu. Di antara yang disebutkan dalam hadis. Boleh disuruh baca Quran. Bacalah ayat Quran mana pun yang kamu nak baca. Kerana Quran akan menjadi syafaat pada pembacanya. Kemudian disuruh kita membaca dua surah yang bercahaya. Iaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Lepas tu, tuan-tuan, lebih baik baca dua surah ni sahaja secara tartil. Baca dengan tadabbur. Baca dengan tartil. Mengikut dia punya kaedah tajwidnya, panjang pendeknya, lepas tu tengok pula maknanya. Walaupun dia hanya baca dua surah, itu lebih baik daripada baca seluruh Al-Quran tanpa tadabbur dan tartil. Siapa sebut ni? Yang sebut ni adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, la an aqra al-Baqarata wa ala Imrana urattiluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu hadaramatan. Aku lebih suka baca dua surah ni, Al-Baqarah dan Ali Imran, secara tartil dan tadabbur. Baca pelan-pelan, tengok makna, baca pelan. Walaupun hanya dua surah ya, aku lagi suka baca dua surah ni sahaja, daripada aku perdekah baca sampai habis, tapi tanpa tadabbur, laju-laju. Lepas tu tuan-tuan, tak apalah, kita tak kata salah. Cuma kata Ibnu Abbas, dia lagi suka baca dua surah, tapi pelan-pelan tengok makna. Ni dua surah yang bercahaya. Baca dua surah.
Kena kata kita nak ligan khatam, tuan-tuan bulan puasa duduk ligan khatam. Tak apalah, bulan puasa ligan khatam. Bulan lain, baca pelan-pelan. Tengok surah Baqarah, tengok makna dia. Baca, belajar tajwid dia, panjang pendek dia macam mana. Ini dua surah ini, surah yang bercahaya. Dia akan mai pada hari akhirat nanti disebutkan macam dua awan yang mendung, atau dua perisai, atau dua kumpulan burung yang banyak, dan burung tu mendeparkan sayap sampai teduh. Dan membela pembaca dua surah itu. Kemudian kata Nabi juga, bacalah surah Al-Baqarah kerana membacanya beroleh keberkatan dan rugilah orang yang meninggalkannya. Dan tukang-tukang sihir tidak akan mampu menyihir orang yang membaca surah Al-Baqarah ini. Siapa yang rajin baca surah Al-Baqarah, tuan-tuan sekalian, tukang sihir tidak mampu untuk menyihir. Akan terbatas sihir-sihir. Setan-setan akan lari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka yang kita dapat pada malam ni, kalaulah berasa macam pelik, ada orang rasa macam nak baca lebih kurang, berasa macam duduk dengar pelik-pelik dalam rumah, maka amalkan baca surah Al-Baqarah, walaupun tak ada nak khatam sehari, nak baca 2 jam panjang, bacalah sikit-sikit. Macam dalam 2-3 hari habis surah Baqarah. Segi ulang pula. Siapa yang duk amalkan baca surah Baqarah, kalau ada orang nak sihir dia, maka Nabi sebut, penyihir takkan mampu menyihir orang yang duk amal surah Baqarah ni. Sihir tak masuk kat dia. Akan dijaga. Akhirat pun, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Ini keistimewaan berkaitan dengan surah Al-Baqarah, surah yang merupakan kemuncak dalam Al-Quran. Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah kita dah sebut, dan apa keistimewaannya juga telah disebutkan oleh Nabi SAW. Moga-moga ada manfaat, diberikan kekuatan untuk kita beramal, untuk kita membaca surah Al-Baqarah menjadi rutin bacaan kita, bukan sekadar bukan kita suruh baca surah Al-Baqarah saja, baca sampai habis. Cuma Al-Baqarah jadi mainan dia. Kerap duk baca surah Al-Baqarah. Moga-moga mendapat kebaikan dunia dan akhirat. InsyaAllah nanti kita akan sambung hadis yang berikutnya pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam, semoga ada manfaat. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.